Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Siti Fadilah binti Syuib. Saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Razif. Nombor ID ASN 2004100019 dari kelas Tourism Management akan membentangkan tentang punca keinginan membunuh diri. Kemurungan ialah lebih daripada setakat berasa sedih, susah hati. Ia juga merupakan keadaan serius yang menjadi pengendalian kehidupan menjadi teramat sukar. Bagi remaja yang sering bermasalah, dirasakan seperti sebagai terlalu membebankan semua orang dan kesakitan yang berkaitan diperbesarkan dan tidak dapat tahan sehingga menjerumus kepada pemikiran negatif yang boleh merosakkan diri, iaitu dengan dia selalu berfikiran negatif sehingga membawa diri untuk merasa keinginan membunuh diri. Tinjauan Kesihatan Kebangsaan 2015 menunjukkan peningkatan drastik dalam prevalent psikiatri termasuk keresahan dan kemurungan dalam kalangan penduduk dewasa yang berumur 16 tahun ke atas. Prevalennya ialah 29.2%, manakala dalam kalangan kumpulan 5 sehingga 15 tahun, psikiatri ialah 12.1%. Jelas sekali dalam masalah ini, perlu diberi perhatian serius memandangkan terdapat peningkatan kes kemurungan remaja dan bunuh diri yang dilaporkan baru-baru ini. Hal ini kita mestilah mengambil perhatian, terutama sekali remaja-remaja yang zaman sekarang. Sejak kebelakangan ini, terlalu banyak kes bunuh diri yang dicatatkan di seluruh negara dan masalah ini seolah-olah tiada jalan penyelesaian yang tersendiri. Masalah mental pula sering merujuk kepada gangguan perasaan dan emosi yang menyebabkan seseorang itu menghadapi kemurungan sehingga seseorang itu berasa keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah dan hilang minat terhadap aktiviti. Terdapat 3 punca yang boleh menyebabkan seseorang berasa keinginan untuk membunuh diri, iaitu tekanan emosi, kurang didikan agama dan pengaruh media massa. Punca yang pertamanya ialah menyebabkan seseorang itu timbul rasa membunuh diri kerana tekanan emosi. Antara punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialah persekitaran sekolah, peristiwa dalam keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain-lain lagi. Gangguan emosi dalam kalangan murid berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Contohnya, gangguan emosi itu mungkin berpunca daripada masalah kesesakan dalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid itu untuk melakukan kesalahan disiplin. Keluarga yang sering bertengkar dan kurang mesra, tidak menaruh minat terhadap anak-anak, bercerai dan terdapat kematian atau perpisahan akan membawa keadaan gangguan emosi dan penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil. Pengaruh keluarga menjadi punca keadaan ini berlaku dari segi tingkah laku. Murid berkenaan mungkin akan bertindak berlainan di antara satu sama lain. Peristiwa hidup negatif yang melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. Contohnya, peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan, penceraian, kemalangan, kematian, muflis atau hilang pekerjaan atau dipenjarakan. Krisis atas hal krisis kewangan yang lain-lain. Murid yang tidak disanjung akan disingkirkan oleh rakan-rakan, mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Murid ini akan berasa kurang kasih sayang, kurang yakin pada diri, penakut dan akan cuba dijauhkan diri daripada rakan-rakan yang lain. Murid sebegini akan menunjukkan sikap agresif, sombong dan terlalu mendesak.
Punca yang kedua adalah kurang didikan agama. Menurut seseorang, ianya kerana kegagalan akademik, sejarah penyakit fizikal atau mental seperti kemurungan serta sejarah bunuh diri dalam keluarga. Juga merupakan menyumbang keadaan peningkatan kes berkenaan. Punca keduanya adalah kurang didikan agama. Menurut seseorang, ianya kerana kegagalan akademik, sejarah penyakit fizikal atau mental seperti kemurungan serta sejarah bunuh diri dalam keluarga. Juga merupakan penyumbang kepada peningkatan kes berkenaan. Bagaimanapun, mungkin ramai yang terlupa bahawa faktor kelemahan dalam pendidikan dan pegangan agama akan mendorong seseorang yang utama selain daripada yang telah disebutkan itu. Selain itu, mengabaikan pendidikan anak-anak mereka dan menyerahkan penjagaan dan seliaan urusan anak-anak kepada pembantu rumah yang taraf pendidikan mereka tidak terjamin baik dan tindakan mereka terhadap anak-anak tentunya tidak seperti yang dilaksanakan oleh ibu bapa sendiri. Punca yang ketiganya ialah pengaruh media massa, iaitu mereka menggunakan media sosial untuk melemparkan kata-kata negatif dan melemparkan kutukan kepada seseorang individu, yang mana semakin menular di akhir-akhir ini adalah berkenaan dengan cyberbully atau pembulian cyber. Walaupun cyberbully di Malaysia ini tidak begitu serius berbanding negara-negara lain, namun ia menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Dari apa yang saya tahu, kes cyberbully ini Malaysia terdapat di ranking yang kedua dalam dunia ini. Kesimpulannya, pemikiran yang terjejas adalah satu ciri-ciri kesihatan mental individu yang tidak stabil yang boleh mendorong diri kepada perbuatan membunuh diri. Terdapat dua gejala bunuh diri, iaitu cubaan bunuh diri. Apa yang saya faham, cubaan bunuh diri ialah tindakan membunuh diri, iaitu dia cuba mendatangkan kematian bagi diri sendiri tetapi tidak berjaya. Dalam tahap ini, seseorang itu kemungkinan akan teruskan usahanya untuk mencapai hasratnya sehinggalah kematian itu diperoleh. Atau mereka akan berpatah balik. Dalam kes ini, rawatan dan tindakan pencegahan mesti diberikan seperti memberikan sesi kaunseling antara doktor ataupun kaunselor. Bagaimanapun, bunuh diri tetap satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, iaitu berdosa besar. Selain itu, ibu bapa juga perlulah mencari masa dengan meluangkan masa dengan anak-anak supaya mereka berasa seperti disayangi. Anak-anak akan suka dengan cara ini dan juga akan merasa diri mendekati oleh ibu bapa dan rasa disayangi oleh ibu bapa. Seseorang individu juga perlulah mencari aktiviti yang sesuai dan sihat untuk diri supaya kita dapat mencegah diri daripada kemurungan dan juga mencari kawan-kawan yang membawa tenaga positif supaya tidak terjebak dengan perkara yang tidak diingini atau perkara yang tidak baik. Sekian, terima kasih.